nak tahu juga. Dah seminggu kan awak dalam unit kita ni? Ya. So, apa perasaan awak? Sudah tentu saya gembira, Datuk. Tak sangka, setelah hampir 18 tahun saya meninggalkan unit ini, akhirnya saya diarah kembali ke sini. Kita ni polis, Saiful. Walau dihantar ke mana sekalipun, ditukar ke mana sekalipun, kita kena aku dan tetap meneruskan perjuangan. Betul, Datuk. Dan insyaAllah, saya akan gunakan segala pengalaman saya untuk membantu Datuk memantapkan lagi unit ini. Ini janji saya. Syabas. Sama-sama kita meneruskan perjuangan. Baik, Datuk. Bangun, Puan. Bibi, apa kat sini? Puan, tadinya saya dengar Puan menjerit. Lalu saya ke sini. Apa Puan bermimpi lagi ya? Tak apa, Bibi pergilah. Bibi pergi. Tapi, Bibi, adik saya mana? Puan Zura tadi langsungnya pergi masa Puan lagi tidur di sofa. Katanya masih ada urusan. Saya tahulah, saya makan ubat lepas tu saya tertidur. Dahlah, Bibi pergi sama buat kerja. Baik, Puan. Okey, Doktor. Terima kasih. Jumpa lagi besok, ya. Sama-sama, Lisa. Jangan lupa sampaikan salam saya pada orang tua awak, ya. Okey, Doktor. Bye. Baik. Sheila. Saya baru habis kerja. Saya nak balik rumah lah ni. Tadi ada emergency case kat hospital. Tak payah nak bagi alasan lah. Cakap je betul-betul. Sekarang ni ada dengan perempuan tu. Dengan jurawat kesayangan tu. Tak tahu malu ke? Laki orang ada skandal kat luar. Pukul berapa nak balik? Tak ingat ke bini kat rumah? Cakaplah pukul berapa nak balik? Hello, Sheila. Sheila. Oi, kacau betul lah Puan. Malam tadi saya nak tidur pun tak boleh. Tak boleh langsung. Macam-macam mimpi masuk dalam kepala saya Puan. Ada yang saya mimpi bertemu dengan suspek. Ada yang sampai saya mimpi harimau. Macam mana nak tidur Puan? Itu tandanya awak tak cukup rehat. Apa, sibuk sangat ke awak ni Ashraf? Puan tanya saya pula. Kita ni Puan, bila masa yang tak ada kes, memanjang ada kes. Lepas satu, saya rasa yang kes yang sebelum ni pun tak selesai lagi Puan. Macam mana rehat? Take it easy Ashraf. Anggap saja itu sebahagian daripada tugas kita. Tak payah nak stres-stres, okey? Setiap manusia dalam dunia ni ada masalah masing-masing tau. Jadi hadapi dengan tenang. Chill and be positive. Sekarang ni mana Syira? Syira Puan? Pagi tadi saya jumpa dia dengan ada seorang perempuan datang buat report dekat dia. Kes apa pula? Saya nampak ada orang nak bunuh saya, Puan. Saya tak main-main. Saya bukan buat cerita. Saya cakap betul-betul, Puan. Ada orang cuba bunuh saya. Puan Sheila, kami minta maaf. Kami tak boleh nak buat apa-apa. Sebab ni cuma mimpi dan hayalan Puan. Tak, ini bukan mainan tidur, Puan. Saya nampak orang tu nak bunuh saya, nak cekik saya, nak bagi saya mati. Sekarang ni nyawa saya dalam bahaya. Puan kena tolong saya. Cari pembunuh tu. Siapa yang nak bunuh Puan ni? Puan kenal dia ke? Tak, saya tak kenal. Puan kena tolong saya. Tangkap orang tu. Nak tangkap siapa, Puan? Kita tak ada bukti yang ada orang nak bunuh Puan. Puan ni cuma mimpi. Mainan tidur, Puan.
Jangan layan. Nanti Puan yang sakit jiwa. Apa cakap? Sakit jiwa? Sekarang ni Puan tak percaya dengan saya. Polis tak boleh nak tolong saya. Hai, kau yang marah lagi. Peliklah perangai perempuan tu, Puan. Hei, macam-macam PL. Tapi saya tengok macam orang sakit jiwa lah. Mungkin sakit jiwa tak pun tekanan jiwa kot Puan. Sebab stres. Siap berhalusinasi lagi. Mungkin jugalah. Linggam. Awak dah semak ada laporan yang pegawai kita bagi semalam tu? Dah lah SI. Dari semalam lagi saya dapatkan laporan tu. Jangan ambil ringan tu perkara ni. Pegawai kita tengah pantau apa yang kita buat sekarang ni. Faham SI. Saya pun dah maklum anggota kita yang lain. SI, nak tanya sikit lah. Bila SI nak turun padang sekali, buat tugasan luar? 你憑咩問我啊？嚇！我幾時做嘢我自己知，知道嗎？ Hello, Ena. Kita belum tahu dah. Ena lah. Hello? Sheila, kau kat mana ni? Aku telefon kau banyak kali kau tak jawab tau. Bibi cakap kau keluar dari pagi lagi. Kau pergi mana ni? Tadi aku pergi balai polis. Aku nak buat report. Kau tahu tak apa jadi? Polis perempuan tu tanya aku macam-macam soalan. Sekarang ni aku tengah marah, aku tengah geram gila dengan polis tu. Sheila, cubalah kau bawa bertenang. Siapa nak bunuh kau, Sheila? Ha? Ni mesti kau mimpi ni. Bahaya lagi kan? Semua tu mainan tidur sebab kau banyak fikir sangat. Kau tak boleh salahkan polis lah, Sheila. Tak ada bukti. Dah. Sekarang ni kau pergi balik. Kejap lagi aku jumpa kau dekat rumah, ya? Aduh, apa lagi ni? Betul-betul buat saya stres lah. Tak pernah nak nyenang hati saya. Kenapa, Doktor? Mesej dari siapa? Ada masalah dengan pesakit ke? Bukan pesakit. Ini isteri saya Sheila yang telefon. Saya nak kena balik rumah, Lisa. Sekarang? Doktor, ni kan time kerja. Nanti apa pula lah kata doktor-doktor yang lain? Macam Lisa, kalau saya tak balik rumah nanti, kecoh kat rumah. Awak kena tolong saya. Saya kena balik rumah kejap dan kalau ada emergency, awak cepat-cepat telefon saya. Saya pergi dulu, ya? Okey. Betul ke cerita awak ni, Salina? Macam tak percaya pula. Hanya kerana dia mimpi dia dibunuh, dia datang sini buat laporan polis. Betul, Tuan. Inspektor Syira yang ambil laporan. Ashraf pun ada sekali masa tu. Ini kes pelik ni, Tuan. Saya rasa ini pertama kali kita berhadapan dengan situasi macam ni. Sebelum ni mana ada, kan? Dan saya rasa jugalah, Tuan, perempuan ni confirm psycho. Jangan cepat buat andaian, Jess. Mungkin dia ada masalah besar yang kita tak tahu. Masalah peribadi, masalah rumah tangga ataupun dengan ahli keluarganya sendiri. Betul juga tu, Tuan. Kita tak berada di tempat dia, kan? Jadi kita tak boleh nak salahkan dia 100%. Sekarang ni, Jess, macam-macam kes yang kita tak duga dan terfikir boleh berlaku. Nothing is impossible. Setuju, Tuan. Sheila, apa yang awak dah buat sekarang ni, Sheila? Ha? Kenapa Sheila pergi buat laporan pada pihak polis? Awak tahu tak, Sheila? Nasib baik polis tu tak kata awak gila, tahu? Jangan nak malukan abang, Sheila. Sheila buat laporan polis demi keselamatan Sheila. Salah ke? Sebab Sheila rasa nyawa Sheila terancam. Entah-entah kekasih abang Lisa tu yang nak bunuh Sheila. Astaghfirullahalazim. Sheila, boleh tak bawa bertenang, Sheila? Lisa tu kan seorang jururawat yang banyak bantu abang kat hospital. Lagipun dia seorang jururawat berpengalaman. Sheila, jangan syak benda yang bukan-bukan. Sheila tahu tak? Dr. Firdaus, doktor psikiatri itu kata yang Sheila ni mengalami penyakit skizofrenia. Sering mengalami halusinasi. Benda yang banyak Sheila fikirkan tu semua, benda-benda yang negatif. Lupakanlah, Sheila. Diam! Doktor tu, doktor psikiatrik. Memang dia pakar. Tapi dia tak tahu apa yang Sheila alami. Apa yang Sheila nampak.
Sheila nampak orang nak bunuh Sheila. Kenapa abang tak sayang Sheila? Kenapa abang sayang Lisa tu? Kenapa? Sheila, abang bukan nak marah Sheila. Abang sayang kat Sheila. Cuma sekarang ni abang nak Sheila kalau boleh jadi macam dulu. Jadi sihat sebelum Sheila mengalami kemalangan. Sheila takut. Sheila takut. Sheila tak nak mati. Sheila tak nak mati, abang. Sheila tak nak mati. Tiap-tiap malam Sheila nampak orang tu nak bunuh Sheila. Sheila tak nak, abang. Sheila tak nak. Sheila takut. Sheila takut. Abang bertenang. Abang bertenang. Abang bertenang. Sheila. Bagus juga. Kebetulan Zara pun dah sampai. Saya sebenarnya ada emergency di hospital ni. Nanti tolong abang bagi kakak makan ubat, Okey, bang. Apa dah jadi ni, Sheila? Aku keliru. Aku dengan Abang Rusdi tak macam dulu. Dia banyak berubah. Sekarang ni dia ada hubungan dengan jururawat dia. Sudahlah, Sheila. Aku tengok Abang Rusdi tu okey je. Elok je jaga kau. Tanggapan kau yang salah. Kau kena banyak rehatlah, Sheila. Kau ni banyak sangat fikir. Tak, aku tahulah aku bini dia. Apa cerita kes ragut semalam? Dapat kesan suspek? Belum lagi, Tuan. Sebab mangsa hilang ingatan kerana kepala dia terhantuk di jalan raya dengan agak kuat. Sekarang ni sedang menjalani rawatan, Tuan. Hilang ingatan? Bahaya ni. Ini boleh menyebabkan penyakit skizofrenia. Susah kita nak kesan suspek, Tuan. Itulah kesian mangsa, Tuan. Dia tak kenal siapa diri dia. Malah keluarga yang datang pun dia tak kenal lagi. Dan kalau mengikut laporan dari doktor, diorang pun tak pasti bila ingatan tu akan kembali macam biasa. Dan semuanya bergantung pada keadaan juga, Jess. Kalau nasib dia baik, dia akan sembuh dengan cepat. Kalau tak, mungkin akan masa bertahun. Kalau nasib dia tak baik, mungkin dia akan hilang ingatan untuk selamanya. Tapi kita doakan yang terbaik untuk dia. Okey, Jess. Kau bagi tahu Tuan Haris, kita dah dapat kesan dah muka suspek itu melalui CCTV. Yes. Sekarang ni kita tengah burulah suspek tu. Okey. Apa-apa nanti aku call kau balik. Okey, bye. Puan, ni semua kerja Mak Gian lah, Puan. Dia orang ni meragut, lepas tu beli dadah. Banyak dah kes-kes macam ni. Tambah-tambah ada yang melibatkan mangsa sampai maut. Itulah masalahnya. Tengok macam kes malam tadi. Sampai koma perempuan tu. Pagi tadi baru sedar. Tapi hilang ingatan pula. Allahu Akbar. Baru cakap pasal suspek. No, Wan, ada apa? Orang kita bagi tahu suspek telah dapat ditangkap di lorong Chowkit. Kes selesai. Jom.
Abang nak bunuh Sheila ke? Abang nak bunuh Sheila pasal Lisa? Hello Sheila. Awak tak tidur lagi? Apa hal? Hello abang. Abang kat mana? Sheila takut abang. Abang, Sheila takut. Saya sibuk kat hospital, ada kecemasan. Kejap lagi saya sampai rumah. Abang, setiap kali Sheila berjabatan, Sheila nampak orang tu datang nak bunuh Sheila. Abang kat mana? Sheila takut. Abang dengar tak Sheila cakap ni? Abang, muka yang Sheila nampak tu, Sheila nampak muka abang. Astaghfirullahalazim. Kenapa dengan awak ni Sheila? Jangan fikir benda yang bukan-bukan. Boleh tak? Kejap lagi saya sampai. Isteri doktor buat hal lagi ke? Pening kepala saya kadang-kadang. Macam-macam kerina dia buat. Tak tahulah saya cakap. Kesian doktor. Penat dengan tugas. Penat nak layan kerenah isteri lagi. Entahlah. Kadang-kadang Lisa saya ni pening kepala tau. Malas nak melayan dia. Tapi apa boleh buat. Sebenarnya dia masih lagi trauma dengan kejadian 6 bulan lepas. Bulan ni saja, Jess, ada beberapa kes yang masih lagi tergantung yang tak selesai-selesai. Itu belum lagi ditambah dengan kes-kes yang baru masuk. Kenapa? Kenapa boleh jadi macam ni? Maafkan kami, Tuan. Tapi kes-kes tergantung ni berlaku sebab kita tak cukup bahan bukti untuk dakwa suspek, Tuan. Tapi pihak kita masih lagi teruskan siasatan dan cuba nak dapatkan info dari sumber-sumber yang lain. Saya faham, Jess. Tapi isunya sekarang disebabkan kelewatan kita ni. Orang-orang luar, dia orang simply boleh tuduh kita, boleh buat tumahan macam-macam pada pihak kita. You faham tak? Faham, Tuan. Tapi itulah, orang ramai boleh cakap macam-macam, Tuan. Sebab dia orang tak faham masalah kita, apa yang kita hadapi. So, dia orang senanglah komplain je, Tuan. Itulah dia, Jess. Dan memang tanggungjawab kita. By hook or by crook, kita kena selesaikan juga. Demi nak menjaga integriti dan juga maruah pasukan kita. Kan? Kita kena fikir, kena plan satu strategi yang bijak. Macam mana nak mengatasi masalah ni. Yang diorang nak, kita selesaikan kes, tangkap yang bersalah dan dakwa mereka. That's it and full stop. Tuan. Tuan? Detektif Mus mana? Dah lama tak nampak dia masuk pejabat. Syira, awak dah lupa ke? Mus kan sedang ada kawal kat luar satu kes dadah. Oh, iyalah, terlupa pula saya. Tapi dia buat intipan dekat lokasi mana, Tuan? Yang itu, saya rasa lebih elok awak tanya Ashraf. Sebab dia yang handle Mus. Baik, Tuan. Salam. Tuan. Ya, saya dekat luar ni tengah buat tugasan. Macam biasa. Ni, Mus. Saya nak pesan sikit, Mus. Awak tu jaga-jaga sikit langkah awak tu. Macam-macam benda boleh jadi sekarang. Tak boleh nak duga, kan? Awak faham kan maksud saya? Saya faham, Tuan. Tuan jangan risau. Saya akan buat yang terbaik. Okey. Tak apa, awak teruskan kerja awak. Kalau awak ada apa-apa masalah, bagi tahu. Kita boleh hantar detektif untuk backup awak. Tuan. Tak payahlah, Tuan. Tuan tak yakin dengan saya ke? Mus, bukan tak yakin, tapi risaukan keselamatan awak. Sekurang-kurangnya saya boleh arahkan detektif Zaidi untuk backup awak. Tak apa, Tuan. Buat masalah ni, saya boleh handle seorang-seorang. Tuan jangan risau, Ya. Abang ada hubungan dengan Lisa, kan? Apa yang awak cakap sekarang ni? Awak jangan nak cakap benda yang mengarut tau. Mengaku je lah. Awak dah makan ubat hari ni belum? Mengaku je lah ada hubungan ke tidak dengan perempuan tu. Ini ubat apa awak makan ni? Selama ni awak makan ubat ni ke? Habis tu nak makan ubat apa? Abang, inilah doktor yang abang recommend tu. Ni ubat ni lah dia bagi. Ini ubat yang salah ni. Abang tak payah nak cari alasan pasal ubat lah. Mengaku je. Mengaku. Bibi. Abang. Mana Bibi?
Rosdi ni. Call tak angkat-angkat. Tak pernah pun macam ni. Ke isteri dia buat hal lagi? Ayahlah macam ni. Hai Lisa, kau kenapa cakap seorang-seorang ni? Aku call Dr. Rosdi ni lah. Tak angkat-angkat. Hai Lisa, kau dengan Dr. Rosdi ada apa-apa ke? Ashraf, apa cerita tentang kes bunuh doktor tu? Saya dapat tahu yang wanita tu pernah datang buat report pada kita kan? Dia cerita yang kononnya dia dapat firasat dalam mimpi yang dia tu yang akan mati dibunuh. Betul tu Puan. Tapi tak tahulah, kita orang tak tahu nak cakap macam mana. Kita orang pening nak handle dia. Sebab sebenarnya apa yang berlaku sebaliknya, suami dia yang mati dibunuh. Tak tahu Puan. Hai, macam-macam cerita pula. Tak apalah. Tuan Kumar mana? Saya nak pergi jumpa dia, nak tahu juga pasal perkembangan kes ni. Mana tahu ada apa-apa yang saya boleh tolong. Mangsa Rusdi bin Razali, seorang doktor di sebuah hospital di KL, tuan. Mayat ni ditemui di rumahnya sendiri oleh isteri dia, Sheila, di bilik air dengan kecederaan di kepala. Dan kes ni diklasifikasikan sebagai kes bunuh di Seksyen 302. Siapa suspek dan apa pula motif kes ini? Motifnya belum dapat dipastikan lagi, tuan. Tapi kita syak isteri dia terlibat dan pihak kita masih lagi menyiasat. Kenapa awak syak isterinya terlibat? Tuan, saya rasa isteri dia ada macam yang tak kena lah, tuan. Dulu dia pernah datang buat report yang dia mimpi ada orang nak bunuh dia. Rasa macam dia sakit jiwa pun ada, tuan. Habis, dah ambil keterangan dia? Dah tuan, tapi tak lengkap. Kita tak dapat nak ambil keterangan penuh sebab keadaan dia masih lagi trauma. Tapi yang peliknya, macam mana dia boleh tak sedar apa yang berlaku dalam biliknya sendiri? Saya pun rasa pelik jugalah, tuan. Macam ada sesuatu yang tak kena dalam kes ni. Apa-apa pun kita kena tunggu laporan dari Bedah Siasat dulu, tuan. Okey. Siapa lagi yang tinggal bersama mangsa di rumah tu? 3 orang, tuan. Dr. Rusdi, isteri dia dengan seorang pembantu rumah dan warga asing. Okey. Soal dan siasat betul-betul isteri mangsa dan ambil keterangan dari pembantu rumah sekali lagi. Dalam masa yang sama, jangan abaikan orang-orang lain yang mungkin ada kaitan dalam kes ini. Faham? Hai, minggu ni banyak betul kerja. Tak cukup rehat rasanya. Sampai rumah je terus, flat ni. Betul, Puan. Ni kerja ni sampai tu bawa dalam mimpi tau. Tidur pun tak nyenyak. Inilah realiti dalam dunia polis, Puan. Kena terima hakikatnya sama ada suka ataupun tidak. Tepat. Jawapan yang paling tepat. Kena terima hakikatnya. Sekali kita melangkah
ke dunia alam kepolisian. Tak perlulah nak mengeluh, nak membebel, nak merintih, nak mengalir air mata. Tak perlu. Kau tak payah nak berpidato sangatlah. Ini bukannya tak boleh terima hakikat. Ini sekadar meluahkan perasaan. Sharing is caring katanya kan. Lepas tu kau pun tak payah nak poyo. Kau kalau stres lagilah macam Mak Enon pun ada aku tengok mulut tu pun bubik non-stop. Nak kenakan kita pula. Kita okey je. Okeylah Puan, saya nak minta diri dulu. Tak nak campur urusan perempuan sebab saya je saya kumbang di sini. So, excuse me. Alah, relax lah, Lip. Jangan layan sangat makcik ni. Dia memang macam ni. Kaki gurau, poyo. Serius okey? Ni Lim, dah siap kertas laporan siasatan awak? Dah siap belum? Oi, dah lah. Tak payah poyo sangat. Sian Lim. Sheila, sabar Sheila. Istighfar. Kau nangis macam mana pun, Abang Rusdi takkan hidup balik. Ya, aku faham. Okey, sekarang ni kau makan ubat, kau rehat. Esok aku jumpa engkau. Okey? Aku tak bunuh dia. Kau kena bertenang, Sheila. Sekarang ni aku faham tau apa yang kau rasa. Cuma kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita buat. Apa kau cakap tadi? Kau nak kata aku tak sedar diri dan aku bunuh laki aku? Macam tu? Tak. Habis tu apa maksud kau? Tak. Apa benda? Aku tak masukkan macam tu. Habis tu? Cuma dalam dunia ni, Sheila, semua benda tak mustahil kan? Tuan, kita dah dapat laporan bedah siasat mangsa. Mangsa mati kerana hentakan objek kuat di kepalanya dan menyebabkan tengkoraknya retak dan rosak, Tuan. Dan mangsa juga kehilangan banyak darah. Hentakan di kepala dianggarkan lebih dari 3 kali ni. Jadi memang confirm lah. Mangsa tak jatuh. Dia dipukul dari belakang. Ya, ini jelas menunjukkan kes bunuh ni, Tuan. Cuma kita tak tahu siapa yang melakukannya. Saya akan ke rumah mangsa untuk dapatkan keterangan dari isterinya, Tuan, tentang apa yang jadi pada malam tu. Itu yang terbaik. Okey, saya nak tahu. Dalam kes pembunuhan Dr. Rusdi ni, dia ni ada musuh ke? Ataupun dia ada saingan yang boleh menimbulkan syak? Setahu saya, Datuk, mangsa tak pernah ada musuh. Malahan di tempat kerjanya, mangsa dianggap sebagai seorang doktor yang komited dan disenangi oleh rakan-rakan sekerjanya. Saya tak fikir mangsa ada musuh, Datuk. Okey. Macam mana pula hubungan dia dengan ahli keluarga dia sendiri? Kadang-kadang, Saiful, kita tak sedar. Suspek utama datang daripada ahli keluarga dia sendiri. Ini tak mustahil. Pada malam tu, lebih kurang jam 9 malam, saya terasa mengantuk sangat dan saya tertidur. Masa tu saya bermimpi yang suami saya, Dr. Rusdi, datang untuk bunuh saya. Abang nak gila ke? Kau tunggu aku Melissa kan? Aku nak bunuh kau sekarang ni. Mampus kau! Lepas tu saya terjaga daripada mimpi. Apa yang saya nampak, pintu bilik air tak tutup rapat. Bila saya pergi tengok, suami saya terbaring, penuh dengan darah. Ada nampak suspek masuk atau keluar? Tak nampak. Pembantu rumah awak ada dekat mana masa tu? Masa tu mungkin dia ada dekat bawah ataupun mungkin dia ada dalam bilik dia, tapi masa kejadian tu saya jerit, dia naik. Lepas tu dia yang telefon polis. Ni kami dapati panggilan terakhir yang terdapat dari handphone Dr. Rusdi adalah dari Lisa. Siapa Lisa, Pak? Jururawat hospital. Dia rapat dengan suami saya. Diorang ada hubungan sulit. Perempuan tu, dia pengacau rumah tangga orang. Saya benci dia, saya tak suka dia. Saya dengan arwah Dr. Rusdi tak ada apa-apa hubungan pun. Melainkan hubungan kerja antara seorang doktor dengan jururawat. Saya pun tak sangka yang isteri dia boleh syak saya nak rampas suami dia. Kami siasat handphone Dr. Rusdi pada malam dia dibunuh. Awak ada hubungi dia kan?
Ya, memang saya ada hubungi dia. Sebab ada kes dekat hospital. Banyak kali jugalah saya call tapi tak berjawab sampai terpaksa tukar dengan doktor lain. Apa yang awak tahu pasal Dr. Rusdi? Dia seorang yang ada musuh ke? Atau yalah dia pernah berkongsi cerita dengan awak ke? Arwah seorang yang sangat baik dan komited dengan tugas dia. Kami semua sayangkan dia. Tapi itulah, kesian dia sebab dia ada masalah dengan isteri dia. Masalah apa? Isteri dia mengalami masalah kemurungan yang teruk selepas terlibat dalam kemalangan 6 bulan lepas. Dalam kemalangan tu, mak dia meninggal dunia. Sejak dari itulah dia jadi murung. Serius ke? Serius juga. Arwah cakap dia mengidap skizofrenia. Skizofrenia, Tuan. Orang yang ada penyakit ni akan mengalami halusinasi dan berkhayal di luar realiti. Ini disahkan sendiri oleh psikiatris, doktor yang merawat Puan Sheila, isteri mangsa. Saya dah cek dengan Dr. Firdaus, Tuan. Maksudnya persepsi dia dengan orang biasa tak sama. Di sini akan berlaku kekeliruan, confusion. Betul, Tuan. Orang yang ada penyakit ni dia akan sangat-sangat yakin dengan apa yang dia buat, apa yang dia fikir. Tapi sebenarnya itu semua khayalan dan imajinasi dia saja. Susah kita nak faham orang yang ada penyakit ni, Tuan. Sebab kadang-kadang dia sendiri tak tahu apa yang dia buat, dia tak sedar apa yang dia buat. So dalam kes ni, tak mustahil dia sendiri yang bunuh suami dia. Sebab dia cemburu yang suami dia ada hubungan sulit dengan Lisa. Ataupun mungkin dia paranoid, Puan. Sebab orang yang ada penyakit ni, dia perlu ambil ubat untuk tenangkan emosi dan perasaan dia daripada masa ke semasa. Macam ni, Puan. Kalau Puan rasa dia terlibat, kita boleh tahan dia. Nanti dulu, Ashraf. Apa-apa pun, kita perlu ada bukti. Aku baru balik daripada kubur, Sarah. Sekarang ni kepala otak aku ni tengah bercelaru. Aku tak tahu apa nak fikir. Aku tak bunuh arwah. Aku tak bunuh dia. Kau tahu kan? Aku tak bunuh dia. Sheila. Aku dah tak ngerti dah nak fikir apa. Sheila, kau kena istighfar. Jom, kita duduk kat sana. Sheila, kenapalah kau susah-susah datang sini? Kau boleh je telefon aku. Aku boleh je pergi rumah kau. Kat rumah? Dekat rumah aku takut. Kau tahu tak? Polis tanya aku soalan macam-macam sampai aku sendiri tak kerti nak jawab. Tu, Bibik tu. Bibik pun kena soal jawab tau. Macam-macam. Bibik cakap apa dengan polis? Halo? Ya? Ya. Enggak. Saya enggak bilang apa-apa. Iya, saya paham. Ya, baik.
kata pembantu rumah Puan Sheila ni, perangai Puan Sheila ni agak pelik sikit dan mencurigakan. Dia pun susah nak baca sikap Puan Sheila ni, Puan. Maksud awak? Apa yang tak kena? Agak pelik, Puan. Kadang-kadang macam orang tak siuman. Sikapnya memang sukar untuk dijangka. Bahaya orang macam ni, Puan. Daripada siasatan awal, kita dapati tak ada langsung kesan ceroboh daripada luar rumah. Jadi kalau kita nak cakap kes ni melibatkan orang luar, mustahil, Puan. Dari senario di rumah tu, apa yang saya nampak, Sheila adalah suspek utama untuk kes bunuh suami dia sendiri. So macam mana sekarang, Puan? Kita dah tak ada pilihan. Tahan Sheila sekarang. Puan tunggu. Ini ubatnya, Puan. Dia harus makan setiap hari. Okey, Lih, ambil. Ini ubat ya. Puan, tolong beri kerjasama. Bukan saya yang bunuh dia lah, Puan. Lepas.